warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Syairah Hannah binti Manasir, nombor matrik di 20112646. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang surah pilihan kami, iaitu surah Al-Qad. Saya akan memulakan dengan latar belakang surah Al-Qad. Surah Al-Qad mengandungi 5 ayat dan merupakan surah ke-97 dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah serta diturunkan selepas surah Abasa. Surah ini dinamakan Al-Qad kerana kandungannya membicarakan tentang kehebatan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Para malaikat dan Jibril juga turun pada malam Lailatul Qadar dengan membawa keberkatan dan kebajikan kepada hamba-hamba yang mukmin dan soleh. Seterusnya saya akan menceritakan tentang keistimewaan surah Al-Qad. Keistimewaannya ialah Allah menurunkan Al-Quran kali pertama pada malam Lailatul Qadar dan Allah menyuruh manusia menghayati kebesaran malam Lailatul Qadar. Kerana pada malam Lailatul Qadar, pahala amal ibadah adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qad, ayat ketiga yang membawa maksud malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Selain itu, para malaikat juga akan turun mengelilingi majlis ilmu sebagai tanda penghormatan kepada pencinta ilmu. Tambahan lagi, Allah juga memerintahkan para malaikat untuk turun bagi mengatur urusan hidup manusia, dan akhir sekali, kesejahteraan serta keberkatan malam Lailatul Qadar akan berterusan sehingga terbitnya fajar. Setakat itu sahaja daripada saya serahkan kepada kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Husna binti Muhammad Syauqi, nombor matrik D2011263. Hari ini saya akan berkongsi dengan kawan-kawan tentang asbabun nuzul mengenai surah Al-Qad. Peristiwa satu, dalam satu riwayat ada dikemukakan bahawa Nabi SAW telah bermimpi melihat Bani Umayyah menduduki dan menguasai mimbarnya setelah baginda wafat. Oleh itu, baginda merasa tidak tenang dan juga tidak senang hati disebabkan perkara tersebut. Maka turunlah ayat 1 hingga 5 surah Al-Qad untuk membesarkan hati baginda. Kisah ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim dan Ibnu Jarir dari Al-Hasan bin Ali. Seterusnya kisah kedua. Dalam satu riwayat ada dikemukakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, pernah menyebut tentang seorang dari Bani Israel yang berjuang fi sabilillah menggunakan senjatanya selama 1000 bulan secara berterusan. Kaum muslimin berasa kagum dengan perjuangan orang tersebut. Maka Allah menurunkan ayat ini, iaitu surah Al-Qadr ayat 1 hingga 3, yang menerangkan bahawa satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada perjuangan Bani Israel selama 1000 bulan. Kisah ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim Al-Wahidi dari Mujahid. Kisah ketiga pula ialah dalam riwayat lain ada dikemukakan bahawa pada zaman Bani Israel terdapat seorang lelaki yang beribadat pada malam hari dan juga berjuang memerangi musuh pada siang hari. Perbuatan ini dilakukan selama 1000 bulan. Maka Allah menurunkan ayat ini, iaitu dalam surah Al-Qadr ayat 1 hingga 3, yang menjelaskan bahawa satu malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada amalan 1000 bulan Bani Israel tersebut. Kisah ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifan Zahra binti Muslim, nombor matrik D1831164. Saya ingin menerangkan surah Al-Qad dari ayat 1 sehingga ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama iaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ayat pertama ini menyatakan bahawa Allah telah menurunkan Al-Quran dalam jumlah yang satu, iaitu sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian ia diturunkan secara beransur-ansur berdasarkan kejadian yang berlaku sepanjang kehidupan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah selama tempoh 23 tahun. Ayat yang kedua iaitu Wa ma adraka ma lailatul qadr, yang bermaksud dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu. Dalam ayat ini Allah menyatakan keutamaan Lailatul Qadr yang tidak dapat diketahui oleh para ulama dan ilmuwan. Bagaimanapun tingginya ilmu pengetahuan mereka,
Pengertian dan pengetahuan nabinya pun tidak sanggup menentukan kebesaran dan keutamaan malam itu. Hanya Allah yang mengetahui segala hal yang gaib, yang menciptakan alam semesta, yang mewujudkan dari tidak ada menjadi ada. Ayat yang ketiga yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang bermaksud malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan tanpa malam qadar di dalamnya. Ibadah pada malam itu mempunyai nilai yang sangat tinggi di mata Allah, lebih tinggi daripada ibadah selama 1000 bulan. Pada ayat ini Allah menerangkan keutamaan Lailatul Qadar yang sebenarnya. Malam itu adalah suatu malam yang memancarkan cahaya hidayah sebagai permulaan tasyrik yang diturunkan untuk kebahagiaan manusia. Malam itu juga sebagai peletakan batu pertama syariat Islam sebagai agama penghabisan bagi umat manusia yang sesuai dengan kemaslahatan mereka sepanjang zaman. Malam tersebut lebih utama dari 1000 bulan yang mereka lalui dengan bergelimang dosa, kemusyrikan dan kesesatan yang tidak berkesudahan. Ibadah pada malam itu mempunyai nilai tambah berupa kemuliaan dan ganjaran yang lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Ayat yang keempat yaitu Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli Maksudnya, pada malam itu turun para malaikat dan wah Jibril dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan. Malaikat-malaikat yang dimaksudkan dalam ayat ialah malaikat yang membawa segala rahmat dan keberkatan pada malam itu. Banyaknya malaikat turun menandakan banyak keberkatan dan rahmat turun pada malam Al-Qadar. Keadaan ini samalah ketika turunnya malaikat kepada orang yang sedang membaca Al-Quran atau orang yang duduk dalam majelis menuntut ilmu. Mereka mengelilingi orang yang berzikir serta melabuhkan sayap mereka ke atas orang-orang yang menuntut ilmu kerana memuliakan penuntut ilmu. Yang terakhir yaitu Salamun niyat tamat lail fajr, yang bermaksud sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sejahteralah malam itu sejak matahari terbenam sampai terbit fajar. Pada malam itu Allah hanya menentukan keselamatan dan kesejahteraan bagi makhluknya. Para malaikat juga turun secara bergelombang sambil membawa rahmat, kebaikan, salam dan berkah dari Allah. Pada malam itu pula, tiap kali berjumpa dengan orang beriman, para malaikat pasti mengucapkan salam kepadanya. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa malam tersebut dipenuhi kebajikan dan keberkahan dari permulaan sampai terbit fajar kerana turunnya Al-Quran yang disaksikan oleh para malaikat ketika Allah melapangkan dada nabinya dan memudahkan jalan untuk menyampaikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukaya binti Barahim, nomor metrik D19312032. Seterusnya saya akan membincangkan tentang perbahasan surah Al-Qad. Baiklah. Perbahasan dari surah Al-Qad adalah tentang malam yang dijanjikan dan disaksikan serta dicatat oleh seluruh wujud dengan kegembiraan, semangat dan kekusyukan. Malam perhubungan mutlak antara bumi dan alam tertinggi. Dari penjelasan yang ada, dapat dilihat bahawa surah ini menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Selain itu, ada juga perbahasan lainnya, yaitu surah Al-Qadar merupakan penegasan yang diberikan oleh Allah SWT bahawa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Hal ini terlihat dari surah ayat pertama, Anzalna, Inzal atau Nuzul. Menurut para ulama berarti diturunkan. Yang kedua, menurut Ibnu Mukarram Al-Qad, dalam surat ini memiliki arti keputusan atau ketetapan Allah SWT, di mana Allah SWT yang memperlakukan dan memutuskan atas semua perkara yang terjadi. Seterusnya, yang ketiga, kemuliaan malam Lailatul Qadar mampu membuat manusia yang beribadah pada malam tersebut hatinya akan mendapat kedamaian dan ketenangan. Selain itu, karena pada malam ini malaikat turun ke bumi, maka akan dicatat semua amal kebaikan yang dilakukan dan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan. Yang keempat, malam Lailatul Qadar menurut para ulama tafsir memiliki keistimewaan
bahwa siapa saja yang menjumpai malam ini dan mengisinya dengan ibadah-ibadah baik, ia wajib atau sunnah, maka pahala yang diterima akan lebih baik daripada 1000 bulan. Yang terakhir adalah pada ayat terakhir dijelaskan bahawa kemuliaan malam Lailatul Qadar akan berlangsung sampai terbit fajar. Jadi di sini kita dapat tahulah malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling mulia daripada beribu-ribu bulan. Lepas tu tidak kiralah amalan yang kita buat waktu itu wajib atau sunnah, dia punya pahala bergandalah dari yang bulan-bulan lain. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zahirah Fahada binti Faisal, nombor bateri ID2012666. Saya akan menceritakan tentang pengajaran daripada surah Al-Qad. Okey, pengajaran pertama yang kita boleh dapat daripada surah Al-Qad ni adalah yang pertama, gandakan ibadah pada bulan Ramadan, terutama pada 10 malam terakhir, kerana ibadah pada malam itu umpama beribadah selama 84 tahun. Rasulullah SAW sendiri melakukan perbuatan seperti ini, di mana dalam hadis yang bermaksud Rasulullah berusaha sedaya upaya pada malam 10 terakhir Ramadan melebihi usahanya pada malam-malam yang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, terdapat banyak hikmah pada malam Lailatul Qadar ini disembunyikan Allah. Antaranya supaya manusia sentiasa beribadah dengan istiqamah pada semua malam dan bukan hanya tertumpu pada malam Lailatul Qadar. Lagi satu, supaya manusia sentiasa dalam keadaan beribadah, kerana melakukan maksiat pada malam Lailatul Qadar merupakan kerugian yang amat besar. Yang ketiga, ibadah sunnah pada bulan Ramadan harus diteruskan pada bulan-bulan berikutnya dan bukan hanya terhenti pada bulan Ramadan sahaja. Yang keempat, amalan menghayati isi kandungan Al-Quran akan dapat meningkatkan ketakwaan. Membaca Al-Quran semata-mata tanpa berusaha untuk memahami dan menghayati makna di sebalik Al-Quran belum tentu dapat memberi kesan yang baik kepada manusia. Yang kelima, sentiasa bermuhasabah diri agar amal ibadah kita dapat dipertingkatkan. Manusia tidak akan pernah lari dari kesilapan. Pasti akan ada cacat celah pada setiap ibadah yang dilakukan. Maka hendaklah kita berusaha memperbaiki dan mempertingkatkan setiap ibadah yang kita lakukan. Yang keenam, bersyukur dengan nikmat Lailatul Qadar, kerana Lailatul Qadar ini hanya dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad. Kesimpulan surah Al-Qadr. Ayat pertama ialah bonus yang besar telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya dalam bulan Ramadan, namun hanya tersedia bagi mereka yang benar-benar inginkannya. Beruntung bagi mereka yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala bonus ini. Yang kedua, hidup ini amat singkat berbanding perjalanan ataupun kehidupan kita selepas meninggal dunia nanti. Oleh itu, persediaan rapi dan bekalan amalan amatlah penting untuk dipersiapkan sementara masih ada. Ambillah peluang sebaik mungkin bagi ganjaran Al-Qadr ini. Yang ketiga ialah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rahsia Al-Qadr sebagai satu hikmah, iaitu satu motivasi, ianya menjadi satu motivasi ataupun peluang bagi hamba-Nya yang beribadah dengan bersungguh dan juga benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah dalam soal kehidupan, ada banyak perkara yang kita inginkan tetapi kita tidak dapat yang sebaliknya. Namun lebih baik jika begitu, boleh jadi pemilikan pengetahuan dan lain-lain menjadi fitnah terpalit kepada diri sendiri. Sekian daripada saya, terima kasih.